Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga kali ini kami telah bantu seramai 2,000. Kita dah bantu seramai 2,003 orang, 2,003 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing yang berkenaan dengan apakah kesilapan orang sampai kenapa sebenarnya bila kita dah mengamalkan cara diet intermittent fasting pun berat badan masih lagi tak turun-turun. So that's why saya nak tanya, siapa kat sini yang mungkin kenal mereka yang pernah mengamalkan intermittent fasting? Boleh tak komen kenal, boleh tak share Facebook Live ni, dan mungkin boleh tag diorang juga, kok diorang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. So hari ni kita akan buat sharing yang berkaitan dengan itulah, macam mana kita sebenarnya kita boleh faham nak kurus ni kita kena ada ilmu. Kalau kita main tibai je, insyaAllah memang susah lah kita nak kurus. Boleh faham tak ni? Okay. So apa yang saya nak sampaikan pada malam ni adalah macam mana sebenarnya intermittent fasting. Saya tak kata intermittent fasting tu tak betul. Semua jenis diet dalam dunia ni semua boleh pakai. Itu saya nak bagi tahu ni. Semua jenis diet dalam dunia ni kita boleh praktiskan, kita boleh amalkan. Tak ada masalah pun nak amalkan intermittent fasting ke, ketogenic diet ke, Atkins diet ke, Mediterranean diet ke, apa jenis diet dalam dunia ni lah. Boleh je. Tak ada masalah. Yang jadi masalah kita ni, bila kita nak berdiet, kita macam tak faham. Kenapa kita tak faham? Macam kita tak tahu macam mana, apa yang kita patut makan, apa yang kita patut elakkan, dan itulah yang menyebabkan kita susah nak nampak kesan penurunan berat badan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? So that's why macam saya cakap tadi, tak ada masalah pun kita nak mengamalkan apa-apa jenis diet. Tetapi masalah ramai orang adalah bila mereka amalkan sejenis diet ni, mereka tak faham benda yang betul. Dan hari ni kita nak share tentang intermittent fasting. Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook ni. Nombor satu, okay, saya nak share dulu benefit intermittent fasting. Nombor satu, benefit intermittent fasting ni, dia boleh menurunkan kita punya paras kolesterol. Dia boleh menurunkan kita punya bacaan gula dalam darah. Kita punya masalah hormon yang tak stabil. Contohnya macam masalah insulin resistance. Masalah insulin resistance ni biasanya dikaitkan oleh mereka yang ada masalah kencing manis. Kadang-kadang orang yang tak ada masalah kencing manis pun boleh dapat insulin resistant, yang menyebabkan diorang macam nak makan je kerjanya, tapi diorang tak ada kencing manis pun. Benda tu pun boleh dapat dielakkan juga. Kita juga boleh menyelesaikan masalah seperti macam thyroid, macam masalah metabolisme tak berapa cantik contohnya, ataupun dapat masalah seperti macam tekanan darah tinggi contohnya. Assalamualaikum Cik Ros, apa khabar? So yang intermittent fasting ni banyak dia punya kelebihan, tetapi tak ramai orang faham kelebihan intermittent fasting ni. Dia adalah sejenis macam keadaan yang kita senang nak ke laut. Kita senang nak ke laut kalau kita tak faham cara. Kan, itu point saya sebenarnya. Alright. So again, macam saya cakap tadi, sebelum kita nak mulakan kita punya kita punya live malam ni, boleh tak share Facebook live ni dulu kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Waalaikumsalam Cik Ros. Okay, boleh tak share dulu? Saya pun nak buat voice chat juga dalam ni. Start ni. Saya pun nak buat voice chat dalam ni. Apa khabar semua yang ada dalam voice chat Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat? Okay, kita sedang buat voice chat juga sebenarnya sebab saya nak reach ramai orang pada malam ni. Dan untuk yang nak komen dalam voice chat ni, boleh komen dekat dalam kita punya Telegram channel lah. Okay, boleh komen kat kita punya Telegram channel. Macam mana nak letak ni Alright, Alhamdulillah sihat. So tengok siapa dekat sini, tak apa. So kita nak mulakan balik semula. Macam ni, intermittent fasting ni bagus. Yang tak bagusnya bila kita amalkan cara intermittent fasting yang salah. Nombor satu, apakah kesilapan orang yang biasanya ada masalah tu? Nombor satu, bila nak berintermittent fasting, kita macam start terlalu drastik sangat. Nak tanya, siapa sini pernah tak dengar intermittent fasting? Waalaikumsalam Puan Samsuryawati, apa khabar? Siapa sini pernah dengar perkataan intermittent fasting? Hai Puan Linda Lia Green, apa khabar? Intermittent fasting ni, kita ada dua window. Satu window kita makan, satu lagi window kita tak makan. Biasanya yang window kita makan tu dalam 8 jam,
kemudian lagi 16 jam tu kita tak makan. Dan biasanya dalam masa 16 jam tu, mereka akan masukkan pada waktu diorang tidur sekali. Bermaksud, kalau katakan diorang mula berpuasa pada jam 12 tengah hari, mereka akan mula makan pada jam 6 petang. Macam tu. Boleh faham tak? Assalamualaikum Kak Yung, terima kasih Cik Ros yang dah share. Maksudnya 18 jam puasa, 6 jam makan. 18 jam puasa, 6 jam makan. Macam itulah dia punya konsep dia. Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? So, cara macam tu yang bagus. Tapi macam kita orang Islam, biasanya kita akan puasa lah. Kita akan puasa macam biasa. Puasa Isnin, Khamis ke, tak kisah. Sebenarnya, macam saya cakap tadi, dalam banyak-banyak diet yang saya pernah belajar, yang saya pernah experience juga, saya rasa intermittent fasting atau berpuasa satu jenis diet yang sangat gila bagus, yang sebenarnya boleh bantu orang yang ada masalah kesihatan boleh jadi sembuh pula lepas tu. Walaupun dia sebenarnya berpuasa beberapa jam je sehari kan. Tak macam se-ekstrim intermittent fasting 18 jam. Contohlah 18 jam. Ada yang macam 18 jam puasa, ada yang kata 12 jam puasa, ada yang kata 15 jam puasa, dan balance tu kita makan. Macam tu lah. So, nombor satu kesilapan kita, kan, boleh tak komen dah ready? Boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak? Terima kasih Puan Samsuriawati. Selalu tag IF ni boleh minum. Ya, boleh minum air kosong. Puasa Isnin Khamis. Betul, puasa Isnin Khamis lebih afdal lah bagi saya. Lebih afdal. Macam mana kita boleh senang nampak kesannya bila kita puasa Isnin Khamis lah. Okey. Nombor satu, kesilapan ramai orang bila berpuasa, mereka kalau katakan tak biasa lagi buat intermittent fasting, diorang terus melasah sampai 18 jam tak makan, 6 jam makan, macam tu. Okey, 18 jam puasa, 6 jam makan. Okey, untuk pengetahuan, macam saya cakap tadi, intermittent fasting ni, konsep dia lah, dia masih lagi boleh minum air. Dia masih lagi boleh minum kopi. Assalamualaikum Puan Haslina Samah, apa khabar? Dia masih lagi boleh minum air, dia masih lagi boleh minum kopi. Apa-apa jenis minuman yang ada zero kalori, dia orang boleh makan. Itu konsep dia lah. Tetapi, bila macam terlalu lama sangat distance tu, kita hanya minum air kosong dan kopi. Air kosong dan kopi je, dia akan menyebabkan kita rasa tak biasa. Dan kalau katakan sesiapa yang pernah menjadi student Batak Fitness, benda utama sekali dalam Batak Fitness ni adalah kita kena faham, kita kena realise yang paling penting sekali dalam formula diet kita adalah kita kena dapat amalkan secara kita dapat tahan lama. Kita dapat amalkan cara diet macam tu secara tahan lama. Kalau katakan kita nak ber-intermittent fasting 18 jam tu kita tak boleh tahan lama, better kita cari jalan yang lebih yang kurang drastik dia. Contohnya macam cuba berpuasa macam 12 jam sehari dulu, atau just puasa Isnin Khamis dulu. Puasa Isnin Khamis dulu, macam puasa biasa. Puasa biasa biasanya kita akan mula berpuasa jam berapa? Jam 6 petang, jam 6 pagi katakan. Dan buka puasa dalam pukul 7. So dalam 11 jam, 13 jam berpuasa kan. Buatlah macam tu dulu, buatlah berpuasa Isnin Khamis. Lepas tu masa bukan Isnin Khamis kita puasa lah macam 12 jam. 12 jam tu tak kisahlah nak mula pukul berapa kan. So buat secara biasa dulu. Buat secara normal dulu. Boleh faham tak benda ni? Boleh tak komen kalau boleh faham? Boleh tak share Facebook Live ni kalau faham konsep yang saya cuba nak bawa pada malam ni? Okey, kalau katakan dia start terlalu drastik sangat, insyaAllah dia akan rasa macam tak seronok berdiet. Konsep paling utama sekali bila kita nak berdiet dan nak kurus ni adalah kita kena rasa happy. Kita kena rasa seronok. Boleh faham tak so far? Kan? So, saya nak tanya sikit siapa yang ada dekat sini ni. Alright. So, itu adalah konsep dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam siapa tu? Faham. Waalaikumsalam. Puan Nur Asmah, apa khabar? Right. Itu adalah yang pertama. Nombor dua adalah kesilapan ramai orang. Bila nak ber-intermittent fasting ni, boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh tak komen dah ready nak tahu? Yang ni sebenarnya ramai orang tak faham dan ramai orang tak reti nak kira benda ni. That's why dia jadi macam mana? Dia jadi macam terlalu susah sangat nak nampak kesan. Apa tahu? Bila macam kita ni tak tahu apakah sebenarnya kita punya matlamat nak berdiet. Itu sangat penting. That's why kadang-kadang kita perlu ada coach. Bukan sebab apa, sebab kadang-kadang kita perlu turunkan berat badan ni. Kalau tak ada siapa yang boleh verify apa yang kita buat ni betul ke salah, insyaAllah susah nak nampak kesan. Selamat malam
Puan Ain, apa khabar? Terima kasih. Hai Puan Jessie Paya, apa khabar? Okey, contohnya macam ni. Contohnya, saya nak bagi contoh dua orang. Orang pertama adalah dia adalah seorang yang duduk kat rumah, dia tengah menunggu peluang pekerjaan, tunggu orang panggil dia bekerja, dan dia hanya duduk rumah dan duduk dekat depan laptop dan mencari kerja je. Update CV, ataupun layan TikTok, ataupun layan IG dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Itu orang pertama. Orang yang kedua adalah apa tahu? Orang yang kedua adalah dia selalu bergerak, dia selalu macam travel, dia buat kerja, dia jaga anak malam contohnya kan. So antara dua ni, orang kedua-duanya dia boleh layan intermittent fasting, tetapi apakah jenis pemakanan dia? Apakah yang patut dia ambil pada waktu dia makan? Macam mana pula dia supaya apa yang dia buat tu, apa aktiviti seharian dia, especially yang kedua ni, bila dia bekerja contohnya, bila dia selalu travel, naik bawa kereta dan sebagainya, okey, apakah makanan yang sesuai, jenis yang sesuai untuk dia supaya dia tak mengganggu pergerakan dia seharian? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Dan that's why itu sebenarnya yang kita ajar kepada student kita, macam mana dia nak menjadikan diri mereka lebih bertenaga sepanjang hari bila faham beberapa cara mudah ni. Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen boleh faham? Saya nak bagi share sikit macam mana tau. Saya nak share bila kita faham tentang konsep bila kita makan tu adalah kita, tujuan dia untuk kita dapatkan tenaga. Okay, selamat malam Kak Lin, apa khabar Kak Lin? Okay. So, sekejap. Okay. Testing. Okay tu. Alright. So, kalau kita faham tentang kita makan ni untuk dapatkan tenaga, so bila kita makan makanan yang salah, insyaAllah susah nak jadi bertenaga. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Contohnya kan, contoh yang kedua pula, kalau katakan seseorang itu dia kerap bersukan. Dia bersukan, dia macam pergi gym contohnya, ataupun dia berjogging contohnya dan sebagainya. Dia buat apa? Dia mengamalkan intermittent fasting. Dia mengamalkan intermittent fasting. So, apakah jenis pemakanan? Berapa jam dia patut makan? Berapa jam dia patut berpuasa? Itu perlu diambil kira. Nak tak saya bagi contoh sikit? Hai Puan Wati Abdul Murad, apa khabar? Boleh tak saya share satu benda macam mana? Contohnya, boleh tak? Saya tak nak cerita pasal gym. Boleh tak komen sikit? Apakah aktiviti seharian kita? Ataupun apakah sebenarnya kita punya role? Contohnya macam saya seorang bapa yang buat bisnes sendiri. So most of the time, sebabkan bibik dah tak ada, so saya pagi tu saya akan bangun awal. Macam pagi tadi macam bangun lambat sikit, so that's why saya buat start live lambat. Kemudian saya keluar, saya buat live kat luar. Lepas tu macam pagi tadi saya pergi beli barang dapur. Lepas tu pula pergi cuci kereta. Lepas tu pula pergi post barang. Lepas tu pula pergi tukar casing iPhone tu. Sebabkan casing iPhone tu saya tersalah buat. Lepas tu saya balik rumah, saya sambung buat kerja saya balik, guna laptop. Lepas tu pula saya bagi anak-anak saya makan. Lepas tu pula saya buat apa? Lepas tu saya dah lupa saya buat apa. Lepas tu saya pergi ambil stiker. Saya pergi ambil stiker kejap untuk kita punya mini pack superfood. Kita ada mini pack superfood macam ni. Kita ada mini pack superfood. So mini pack superfood ni saya pergi ambil stiker dia. InsyaAllah stiker dia rupa dia lain sikit. Alright. So benda-benda macam tu kita buat. So kalau katakan aktiviti seharian kita macam tu, corak pemakanan dia kena lain sikit kepada orang yang dia hanya duduk depan laptop daripada pagi sampai ke malam. Boleh faham tak benda tu? Hai Puan Nazlina Zainuddin, apa khabar? Hai, siapa? Boleh faham tak so far tentang kita punya energy expenditure ataupun penggunaan tenaga kita sepanjang hari? Pagi bangun lepas subuh, kemas rumah, buat sarapan, basuh baju, sedia bayu, layan anak PDPR, masak tengah hari. So contohnya macam Puan Samsuriwati berbeza dengan orang yang pergi kerja. Katakan pergi kerja office, katakan lain sikit. Ada orang order kuih dan kek baking pula. Kan gitu tah. Apa tu, congrats Puan Samsuriwati, masyuk nama dia. So lain orang, lain keperluan tenaga dia. Saya baru cakap pasal tentang aktiviti dia seharian. Belum cerita lagi pasal berat badan dia, ketinggian dia punya masalah kesihatan dia punya jantina dia punya berat badan, ketinggian, macam itulah kan.
Itu belum sentuh lagi. Jadi lain orang, lain penggunaan tenaga dia. Dan salah cara intermittent fasting, dia akan menyebabkan orang tu rasa macam nak melepet je kerjanya. Macam dia tak boleh nak buat apa-apa. Kan, kalau katakan salah macam tu lah. That's why orang yang nak kurus ni, bila dia salah cara jalan, insyaAllah ke laut. Waalaikumsalam Puan Azlina, apa khabar? Apa khabar? Alright. Nombor 3, yang ni satu kesilapan yang ramai juga orang buat. Kan, yang ni kenapa? Kenapa sebenarnya dah berintermittent fasting pun, dah berpuasa pun, intermittent fasting tu kira berpuasa lah juga kan. Tetapi kita cakap pas dari sudut orang yang berdiet, intermittent fasting nama dia. Okay, macam ni tadi. Macam mana orang yang berintermittent fasting, yang berpuasa dia dalam katakanlah 12 jam ataupun 15 jam ataupun 18 jam sehari, dan makan tu balance daripada berapa jam yang dia dah puasa tu, katakan dia masih lagi tak boleh kurus. Yang ni sama juga konsep dia dengan orang yang berpuasa bulan Ramadan. Kenapa dah berpuasa bulan Ramadan pun berat dia tak turun-turun juga? Kan? Sebab apa? Sebabkan masalah orang nombor 3 ni adalah dia makan terlampau banyak sangat pada waktu yang dia boleh makan. Contohnya, kalau katakan dia mula berpuasa pada jam 12.30 malam, ataupun nak lebih betul lagi, dia berpuasa katakanlah pukul 11 malam, katakan 11 malam ke pukul 10 malam ke, contohnya 10 malam dia dah stop makan, dia tidur pukul 12, kemudian 18 jam lepas tu, iaitu pada jam 4 petang, pada jam 4 petang baru dia makan. Okay, pukul 10 malam katakan 2 campur, katakan 10 malam. Katakanlah 10 malam, 4 malam baru dia makan. Kalau pukul 4 petang baru dia makan. Dan dia pula makan daripada pukul 4 sampai ke 10 malam tu, dia makan tak apa-apa. Dia makan McD contohnya, maksudnya dia makan makanan yang tinggi kalori dia, dan dia tak mengenyangkan pun. Yang menyebabkan pada waktu dia berpuasa tu, dia rasa lapar pula. Boleh faham tak so far? Contohnya kan, boleh tak saya nak tanya, biasanya bila kita berpuasa, apakah makanan yang biasa kita makan dulu pada waktu kita berpuasa tu, pada waktu kita berbuka puasa, dan pada waktu kita sahur esoknya? Boleh tak komen sikit? Saya kalau boleh nak berinteraksi beramai-ramai dalam ni kan. Saya tak nak jadi macam ceramah. Saya suka berinteraksi. Hai puan, siapa dekat sini? Hai puan Acik Ros ada kat sini, ada Kak Yong, ada puan Nazlina, ada Kak Lin Mo, ada Wati Abdul Murad, ada puan Haslina Samah, ada puan Jessie Payah, puan Azlina, puan Enangle, ada puan B Azin Aldaria, ada puan Nur Asmah Mahyudin, dan ada puan Samsuliwati. Kan? So, kurma kan, kata Acik kata kurma. Kenapa kurma dulu? Kenapa tak makan apa nama? Contohlah, kenapa tak makan apa McD ke apa benda semua? Makan nasi macam biasa sahur dan buka, makan nasi kan. Kesemua makanan-makanan yang korang sebutkan tu semua makanan yang ada fiber. Fiber dia agak tinggi juga kan. Nak kata tinggi sangat tu tidaklah, tapi makanan fiber dia tinggi berbanding dengan makan macam McD. Okey, contoh kan. Dan kalori dia tak tinggi mana pun berbanding dengan McD. Dan kita akan rasa lapar cepat, dan kita akan rasa macam nak makan lagi, dan sedar-sedar kita dah makan lebih daripada keperluan kalori kita, yang menyebabkan kita jadi macam tak apa-apa. Pagi tak selera nak makan nasi, gitu kan. Right. Berbuka makan mi, sahur baru makan nasi, pun boleh juga kan. Point dia dekat sini adalah mi pun adalah kira makanan yang ada fiber dia juga. Burger contohnya kan, atau makan McD, dia tak ada kalori seperti makanan-makanan yang disebutkan tadi. So that's why bila kita salah pilih cara pemakanan, dia akan menyebabkan kita susah nak turunkan berat badan walaupun kita amalkan intermittent fasting. Kak Yong pernah buat intermittent fasting tahap sembelit jadi kronik gitu kan. Okay, alright. So boleh faham tak so far pemilihan makanan kita makan yang terlampau banyak sangat? Saya rasa macam mungkin Kak Yong masa amalkan intermittent fasting tu yang saya boleh faham kan. Pada waktu Kak Yong makan, window yang Kak Yong makan tu, most likely Kak Yong makan makanan yang tak begitu tepat sikit kan. Macam akak kalau buat IF tapi tak kurus-kurus juga. Akak mula IF pukul 8 malam, buka pukul 2 petang. Masa puasa tu minum air masak, minum cuka apple. Okey. Kenapa? Macam ni tau. Kenapa tak kurus-kurus?
Kadang-kadang disebabkan kita ni ada masalah seperti macam kita rasa stres bila berdiet. Dan bila kita berdiet, kita buatkan kita rasa stres, memang susah sikit nak kurus. So that's why cara yang paling terbaik sekali untuk kita turunkan berat badan tak lain tak bukan sekiranya kita boleh buat apa tau. Sekiranya kita boleh enjoy waktu kita berdiet tu. Boleh faham tak? Kalau kita tak enjoy waktu kita berdiet, insyaAllah susahlah kita nak turunkan berat badan. Bukan sebab apa. Poin saya kat sini adalah sepatutnya pemilihan makanan kita untuk jadi sihat, jadi slim, sepatutnya dia akan menyebabkan kita rasa happy, rasa seronok. Sebab pertama, kita nampak progres kita. Nombor dua, bila kita pilih pemakanan yang betul, dia akan improve kita punya mood. Kau-kau punya dia akan improve kita punya mood. Pemakanan yang salah, dia akan buatkan kita rasa macam lagi stres, lagi rasa macam tension. Boleh faham tak benda tu? So that's why kita kena faham pemilihan makanan yang betul really akan membezakan keadaan kesihatan seseorang tu. Kan boleh faham So itu adalah bendanya. So satu lagi yang menyebabkan kita ni susah nak turunkan berat badan. Yang ni saya nak share yang last lah, sebab saya pun ada kelas sekejap gini. Okay, siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Okay, satu lagi kesilapan besar ramai orang bila nak turunkan berat badan ni adalah apa tau? Adalah bila dia nak macam mana? Dia intermittent fasting tetapi dia makan sikit sangat. Dia makan terlampau sikit sangat sampai dia punya keperluan kalori itu dia makan terlampau rendah dalam tempoh jangka masa yang panjang. That's why dia akan menyebabkan dapat penyakit-penyakit tertentu. Contohnya macam dia akan rasa macam susah nak turunkan berat badan. Dia kemungkinan juga akan rasa sembelit. Dia kemungkinan juga akan ada masalah seperti macam senang dapat penyakit. Sampai tahap dia boleh jadi macam kita ni boleh dapat masalah-masalah seperti macam masalah kesihatan yang lain lah kan? So that's why kalau boleh, that's why kita ada satu kelas. Macam apa? Kelas tu kita ada buat macam mana kita boleh faham cara turunkan berat badan dengan mudah. So that's why kalau katakan berminat nak menjadi sebagai daripada student kita, boleh klik kat pin komen kat situ dan boleh mendaftar dengan kita macam mana kita boleh belajar cara kurus tanpa produk. So saya nak tunjuk, hai Puan Novia Rahim, apa khabar? Saya nak bagi tahu sikit yang mana tahu, yang mana kita masih lagi ada buku. Kita masih lagi ada buku yang ni Okay. Yang ni buku dia. Buku yang ni memang saya ada buat kira-kira sekali. Saya ada share dalam ni macam mana kita nak kira berapa banyak keperluan kalori kita, macam mana kita nak tahu berapa banyak patut kita makan, dan bila kita faham tentang keperluan kalori kita, memang boom, kita akan terpaksa kurus. Kalau kata berminat nak tahu, nak dapatkan buku tu, juga boleh klik kat pin komen tu. Tapi saya rasa better kita dapat bimbingan daripada Batak Fitness supaya kita akan senang nampak kesan dan kita tak buang masa dengan tak apa-apa. Berminat nak tahu, okey. Puan Novia Rahman berminat nak tahu, boleh klik kat mana Nak klik kat mana Puan Novia Rahman berminat nak tahu, boleh klik dekat pin komen. Boleh klik kat sini Okey, ada dua cara. Cara pertama, boleh jadi student kita. Okey. Tu Puan Novia Rahman saya dah letak dah dekat situ. Nombor satu, boleh jadi student kita. Nombor dua, boleh dapatkan buku kita. Buku kita ni harga dia 129. Tetapi kita bagi harga dia, kita potong harga 100. So dapat satu lagi buku ekstra macam ni. Tapi kalau katakan suka membaca lah. Kalau rasa macam tak suka membaca, better lah dapatkan guidance daripada saya. Kalau rasa macam tak nak kena guide oleh saya, mungkin sebab suami jealous, tak suka isteri dia dihubungi tak suka isteri dia dihubungi oleh saya, takut nanti apa pula. Kalau buku ni susah nak baca, kata Puan Novia, nasib baik Puan Novia bagi tahu. Kalau macam Puan Novia nak tahu, boleh klik kat pin komen tu. Kat situ kita ada buat macam mana kita boleh guide Puan Novia dan juga yang lain-lain kat sini cara nak turunkan berat badan. Dekat dalam Telegram channel, boleh klik boleh klik kat komen tu. Dekat Facebook, boleh klik dekat pin komen tu. Dan boleh hubungi kita untuk dapatkan cara macam mana kita boleh turunkan berat badan. Jangan buang masa, amalkan cara lain tak apa-apa.
Okay? Kalau kita amalkan cara diet tak apa-apa, kemungkinan besar kita akan banyak buang masa, kita akan rasa stres sebabkan cara diet yang kita amalkan tu tak memberi kesan langsung. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya pun ada kelas ni Ada kelas ni. Okay? Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah pada esok pagi jam 9 pagi. Okay, saya nak tanya kejap. Siapa kat sini yang ada dalam Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat? Boleh tak komen saya ada dalam Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat? Boleh tak? Saya tak boleh baca buku, nanti saya tidur. Okay, kata Puan Nur Asmah. Tak apa. Siapa kat sini yang ada dalam Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat, boleh tak komen dekat dalam Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat apa yang nak saya sampaikan esok? Nak saya bersenam apa ke contohnya, ataupun nak saya cakap pasal apa-apa ke? Esok pagi jam 9 pagi saya akan buat live lagi, dan saya nak pastikan semua yang ada dekat sini dapat manfaat daripada sharing yang saya buat setiap hari, terutamanya pagi esok. Apa yang nak saya sampaikan, cek komen sikit dalam Telegram channel kita tu, dan insyaAllah saya akan kembangkan tajuk kita tu esok supaya kita faham dan kita tak ada lagi masalah seperti macam tak tahu nak kurus macam mana. Alright, saya rasa itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.